Hai, selamat datang ke perbincangan kita tentang topik urus dan pembangunan. Topik urus merujuk kepada bagaimana sesebuah organisasi atau negara diuruskan, memastikan sumber digunakan dengan berkesan. Pembangunan bermaksud perubahan positif dalam aspek sosial, ekonomi dan alam sekitar yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup. Prinsip-prinsip utama tabik urus yang baik adalah penting. Tabik urus yang baik dibina atas 4 prinsip utama, iaitu accountability, ketelusan, kecekapan dan integriti. Prinsip-prinsip ini memastikan keputusan dibuat dengan bertanggungjawab dan sumber digunakan dengan bijak. Beberapa faktor yang mempengaruhi tabik urus dan pembangunan termasuk dasar yang jelas, ketelusan, kepimpinan beretika, keterlibatan masyarakat dan juga pengurusan sumber yang berkesan. Sering tanya apanya kesan positif tabik urus yang baik. Tabik urus yang baik membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengagihan kekayaan yang adil, peningkatan kualiti hidup, pengurusan sumber yang bertanggungjawab, peningkatan kepercayaan rakyat kepada kerajaan dan juga pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Sebaliknya, tabik urus yang lemah boleh menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, ketidaksamaan yang semakin meluas, kemerosotan kualiti hidup, kerosakan alam sekitar, kehilangan kepercayaan rakyat, dan kesukaran menarik pelaburan dari luar negara. Kesimpulannya, tabik urus yang baik dan pembangunan adalah saling bergantung dan penting untuk kemajuan negara. Dengan kerjasama, kita dapat mencipta masyarakat yang makmur dan adil untuk semua. Terima kasih kerana menyertai kami dalam penerokaan tabik urus dan pembangunan. Mari kita berusaha untuk masa depan yang lebih baik melalui tabik urus yang baik dan pembangunan mampan. Saya ada satu contoh yang relevan untuk semua. Terima kasih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menganggap komitmen membersihkan rasuah sistematik dan pelaksanaan tabik urus yang baik sebagai tonggak utama pencapaian kerajaan perpaduan sejak mengambil alih pentadbiran negara pada November 2022. Dalam sesi temu bual bersama wartawan terkenal Mehdi Hasan baru-baru ini, Perdana Menteri mengetengahkan kemajuan penting yang dicapai kerajaannya dalam menambah baik lanskap politik dan ekonomi Malaysia semasa menangani kritikan terhadap gabungan parti dan tabik urus. Beliau turut merujuk kepada Akta Tanggungjawab Fiskal FRA sebagai langkah utama ke arah meningkatkan ketelusan dan memastikan accountability dalam kerajaan selain menegaskan kini tiada lagi proses tender secara rundingan terus yang disifatkannya boleh mensia-siakan dana awam. Perdana Menteri turut menyentuh mengenai kesukaran menyimbangi realiti politik dengan agenda reformasinya, terutama selepas membentuk kerajaan perpaduan bagi memastikan kestabilan politik. We have to move on. It is a coalition, but the principles must be made clear. No tolerance of corruption, abuse of power, and focus on economic development. And I think that is the term. Jelas beliau kerajaannya kekal teguh dalam usaha membanteras rasuah dengan siasatan diteruskan terhadap individu yang dituduh menyalahgunakan jawatan awam untuk kepentingan peribadi. But as far as I'm concerned, if you use office to amass billions of dollars, I can close just because they happen to be in the opposition or the government, regardless.